Pertimbangkan cadangan pilihan raya Perdana Menteri jika mahu luluskan Akta Parlimen berpenggal tetap. Penganalisis. Pilihan raya ahli Dewan Rakyat dan pilihan raya Perdana Menteri perlu dilaksanakan. Akta Parlimen berpenggal tetap hendak dikuatkuasakan dalam sistem semasa demokrasi negara. Pensyarah Pusat Polisi Perdana Fakulti Teknologi dan Informatif Razak University Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur, Prof. Madya Dr. Muhammad Fatih Yusuf berkata pilihan raya berasingan ini perlu dilakukan kerana wujud konflik antara akta yang bertujuan mengekalkan kerajaan sehingga hujung penggal parlimen dengan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan sedia ada. Kalau kita hendak laksanakan Akta Parlimen berpenggal tetap, juga kita perlu ubah sistem demokrasi berparlimen ini dengan mewujudkan dua pilihan raya berasingan, yaitu pilihan raya parlimen untuk memilih ahli badan perundangan dan pilihan raya lain untuk pilih Perdana Menteri, katanya. Jelas Muhammad Fatih, perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan membenarkan Perdana Menteri meletak jawatan atau ditukar jika hilang kepercayaan dalam Dewan Rakyat. Saya percaya itu ialah elemen teras kepada amalan demokrasi berparlimen. Masih wujud kemungkinan dalam negara kita seorang Perdana Menteri hilang sokongan kepercayaan sekiranya kita hendak hapuskan elemen itu. Kita terpaksa pindah perlembagaan untuk memedamkan peruntukan perkara 43/4 ini. Tetapi, ia boleh menimbulkan persoalan apabila berlaku sidang parlimen, umpamanya seorang Perdana Menteri yang telah hilang kepercayaan, tetapi kerana kita wujudkan sistem penggal tetap bagi Perdana Menteri, maka dia terus kekal mentadbir. Dalam situasi itu, apabila ada usul di Dewan Rakyat, mungkin usul kerajaan tidak dapat diluluskan kerana sokongan kepada Perdana Menteri sudah menjadi minoriti. Dalam hal ini wujud konflik, terutamanya apabila usul-usul itu melibatkan belanjawan dan sebagainya, jelasnya. Pada 13 Januari lalu, Ahmad Zahid mencadangkan supaya satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di parlimen. Katanya melalui undang-undang itu, kerajaan akan dapat memberi tumpuan penuh mentadbir negara sekaligus mengelak sebarang ganggu gugat politik yang tidak berkesudahan. RUU penggal tetap parlimen bukan keutamaan kerajaan setakat ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Rang undang-undang RUU, kerajaan kekal sehingga tamat penggal parlimen bukan menjadi keutamaan kerajaan buat masa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu belum pun dibincangkan antara pemimpin parti politik dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya masih terlalu awal untuk membuat keputusan mengenainya, namun kerajaan akan tetap membuat kajian mengenai cadangan tersebut. Begitupun, tegasnya, bukan perkara itu yang menjadi masalah dalam negara sekarang. Sebaliknya adalah cubaan pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan meskipun tiada kekuatan untuk berbuat demikian. Mereka sangat lemah dan mereka tidak mampu untuk mendapat 1/3 sokongan. Kenapa kita perlu bangkitkan persoalan ini? Keutamaan saya adalah, seperti saya pernah cakap, adalah untuk mentransformasikan negara dari segi tata kelola digital untuk menjadikan negara kita lebih baik. Itu adalah keutamaan saya. Orang mungkin agak sinikal dengan usaha anti rasuah. Saya tidak faham bagaimana orang elit nama besar berasa risau, agak gemuruh dengan usaha kita untuk memerangi rasuah. Saya fikir kita perlu berikan signal jelas bahawa cukup-cukuplah dengan perkara mengarut ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri majlis peluncuran program AI untuk rakyat di sini pada Selasa.
Kenyataan itu adalah respon kepada cadangan supaya diwujudkan satu undang-undang khusus bagi membolehkan kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya umum PRU mentadbir dan bertahan hingga akhir penggal. Cadangan itu sebelum ini disorakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahli Parlimen New Zealand letak jawatan didakwa curi barang di kedai. Pelarian pertama yang dipilih ke Parlimen New Zealand meletak jawatan hari ini susulan dakwaan mencuri barangan di kedai yang didakwanya akibat tekanan peribadi dan trauma. Golriz Gah Rahman, ahli parlimen dari Green Party yang juga jurcakap keadilan parti itu, sedang disiasat oleh polis selepas 3 dakwaan mencuri. Beliau yang juga bekas peguam hak asasi manusia berkata, tindakannya bukan tingkah laku yang boleh saya jelaskan. Bagaimanapun, Gah Rahman mengakui dia gagal mencapai standard diharapkan daripada ahli politik dan memerlukan masa untuk menangani kesihatan mentalnya. Tekanan yang berkaitan dengan kerja mendorongnya untuk bertindak dengan cara yang benar-benar tidak sesuai. Saya tidak cuba untuk memaafkan tindakan saya, tetapi saya mahu menjelaskannya, katanya dalam satu kenyataan. Pakar kesihatan mental yang saya jumpa baru-baru menyatakan tingkah laku saya baru-baru ini adalah konsisten dengan peristiwa baru-baru ini yang menimbulkan tindak balas tekanan melampau dan berkaitan dengan trauma yang tidak diketahui sebelum ini. Saya telah mengecewakan ramai orang dan saya sangat menyesal. Ia bukan tingkah laku yang boleh saya jelaskan kerana ia tidak rasional dalam apa cara sekalipun dan selepas penilaian perubatan saya faham saya tidak sihat. Gah Rahman 42, kelahiran Iran berpindah ke New Zealand ketika kecil bersama keluarganya yang diberikan suaka politik sebagai pelarian. Selepas belajar undang-undang, dia menjadi peguam hak asasi manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bekerja di Tribunal Jenayah Antarabangsa sebelum memasuki parlimen pada 2017. Tuduhan mencuri merangkumi 2 insiden yang didakwa di kedai pakaian mewah Auckland dan satu lagi di premis runcit pakaian Wellington, semuanya pada akhir tahun lalu. Minggu lalu, Green Party mengumumkan Gah Rahman menarik diri daripada tanggungjawab portfolionya sementara siasatan polis sedang dijalankan. Pemimpin parti Marama Davidson dan James Shaw dalam satu kenyataan berasingan berkata Gah Rahman menjadi suara utama untuk hak asasi manusia, tetapi jelas kepada kami bahawa Gah Rahman berada dalam keadaan tertekan yang melampau. Dia bertanggungjawab dan meminta maaf. Kami menyokong keputusan yang dia buat untuk meletakkan jawatan.